Sekejap, kenapa tak berapa clear suara you all? Guys, you all dengar suara saya tak? Hello, guys, you all dengar suara saya tak? Hello, Assalamualaikum. Kurang ajar aku kan. Hello, Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Apa jarang? Ya, setan kan Nazim. Aduh. Guys, dengar tak suara saya? Dengar tuan. Dengar. Cik. Dengar Allahu Akbar. Apalah yang berlaku Suara sekarang? je dengar, muka tak ada. Ada orang tak suka muka saya kot. Saya tak tahu kenapa line ni sama ada line, tapi saya ping elok je laju je ni. Okey, sekarang clear. Boleh nampak dah semua? Puan Awa ke tak? Nampak saya tak? Nampak. Okey, jelas Okey guys, tadi saya berapa ramai yang tak dapat? Dapat tak jawapan dia tadi 40 dengan 22? Dapat. Guys, you all nampak skrin saya ke tak? Nampak. Excel, nampak Excel tadi? Nampak. Nampak. Okey, cun. So tadi 40 adalah cuti ataupun MEL yang paling tinggi lebih daripada 20 hari. So kalau kita cuba tukar mana-mana data, cuba ambil Cik Zalman bin Cik Noh tu, dia bukan 3 hari tapi 33 hari. Buatlah 53 hari. Cik Zalman tu gantikan 53 cuti kecemasan. So bila you enter, you akan nampak kat bawah tu jumlah yang ambil cuti lebih 20 hari 14 orang, lelaki dah tambah seorang, jumlah lelaki, dan maksimum 53 tu akan highlight akan keluar juga dekat bawah tu. So kat bawah ni statistik kat bawah ni auto update. Nampak tak? Berlaku bila kita just tukar-tukar sahaja data yang ada. So ini kelebihan database function. Ramai lagi baru masuk juga tu. So ada soalan untuk database function? Macam senyap je. Hello. Sekejap, tengah fikir soalannya. Tengah fikir soalan. Silakan. Saya punya backup Zoom pun telah di-reject. Siapa aja yang reject ni? Kenapa kena kick? Siapa yang begitu baik hati mereject? Backup saya pun kena reject. Kalau kita macam tadi Encik Hassan cakap kita tambah kolom, tambah data, okey. Jadi tapi bila kita tambah tu kita kena adjust table tu lah. Tak payah. Macam mana? Tak payah, dia auto update. Okay, kita adjust, kita tambah Contoh ada staff baru masuk, kita terlupa nak key in, tertinggal lah seorang dekat B31. B31 kita masukkan satu staff baru. Contohnya dia punya masuklah you punya employee ID. Saya letak LAN 123. Okey, masukkanlah nama siapa-siapa. Saya letak nama saya Jantina M. Cuti sakit adalah 12 hari, cuti semasa adalah 21 hari, cuti tahun ambillah 10 hari. So bila kita enter, nampak semua update bawah. Sekarang ni cuti MC EL lebih 20 hari tambah 15 orang, lelaki jadi 10 orang, dimin 21 bukan 22 lagi dah. Dia semua auto update Hawa, nampak tak? Kan, so kita punya data tu setiap hari kita hanya key in kan saja jenis-jenis cuti yang ada dan sebagainya, dan database kat bawah ni dia dah statistik tu dah auto update. Senang nak buat report. Pada Aisyah ni kan banyak benda dia kena fikir kan, jumlah-jumlah selalu based on jumlah kan, banyaklah cuti. Ada daripada statistik dah boleh buat macam-macam dah. Kenapa EL paling ramai yang ambil lelaki daripada perempuan, something like that.
Dia ada buat research, ada buat macam-macam, nanti hasilkan satu result keputusan untuk action berikut untuk tahun depan dan sebagainya. Ada macam-macam analisis yang boleh terhasil. Ini contoh analisis lah. Ada satu syarikat Epic Terengganu. Dia cari jumlah-jumlah cuti ni dan dia ada analisis dia berdasarkan jantina. Saya ambil idea tu saya gunakan kat sini. Berdasarkan jenis-jenis cuti versus jantina. Dan dia kena present depan management. Jenis-jenis MC siapa paling banyak ambil MC, lelaki ke perempuan, department mana dan sebagainya dia explain. So statistik tu perlu dibuat dengan cepat. So setiap bulan direkod, akhir tahun dah siap report statistik tu. Dia tak perlulah sungguh sampai hujung tahun kan, baru nak kira dan sebagainya. Benda ni just key in, tambah je, tambah lagi nama-nama baru, staff baru, betulkan je berapa jumlah sakit, jumlah cuti-cuti dan sebagainya. Bawah ni dah auto update. Okay, soalan lain? Okay, cuba kita tengok dia worksheet sebelah ni lah. Subtotal versus decount ni. Yang ini mungkin membantulah. Okay, pergi yang sebelah, subtotal versus decount. Yang ini real data daripada sebuah syarikat yang mempunyai anak-anak syarikat. So kalau you tengok total staff dia, kalau tengok bawah sekali 348 staff. 348 staff daripada pelbagai anak-anak syarikat. Ini satu syarikat besar, bawah tu anak-anak syarikat. Okay, ini real data. Ini real data. Cuba you tengok soalan yang diberi, yang diminta setiap kuartal kena present, iaitu berapa jumlah employee mengikut department group. Department group, jumpa tak kolom apa? Kolom mana department group? Kolom O. Betul? Kolom O adalah department group. Jumpa? Jumpa? Okey. Dan dia tanya pula berapa jumlah pekerja mengikut department group. So kalau nak kira jumlah pekerja, nak kira yang mana? Kolom mana nak kena kira? Kolom mana nak kira untuk kira jumlah pekerja? Department group dah tahu. Jadi kolom mana satu lagi nak kira jumlah pekerja? Kolom mana guys? You nak kira jumlah pekerja. So kolom mana sesuai nak kira jumlah pekerja? Semua sekali 348, tapi kita nak agihkan nanti mengikut department. So kolom apa? Is it kolom company name? Tak sesuai lah kan? Nama kot. Nama ada isu. Puak Cik Azizi, ini real case Kawan saya nama dia Aminuddin bin Muhammad. Junior saya pun ada Aminuddin bin Muhammad. Sama nama. Itu yang PTPTN salah masuk. Dia tak ikut nombor IC. Dia masukkan duit berdasarkan nama. So nama tak boleh sebab kita kemungkinan besar ada nama yang sama dalam anak syarikat berlainan. Betul tak? Itu risiko. So tak logik. So yang sepatutnya kita kira mana? Number. Staff number. Betul. Staff number adalah unik. Staff number adalah unik. Kalau ada nombor IC tuan, lagi kita bagus. kena cari yang unique ID untuk setiap data. Exactly. Okay. Betul. Kalau ada nombor IC lagi cantik, tapi kat sini tak ada nombor IC kan. Yang ada hanya staff number. So kat sini you tahu total employee dah tahu, kolom C nak cari berdasarkan department group. Department group adalah kat kolom O. Betul lah? Kolom O adalah department group. Okay, so apa yang perlu dibuat? First kali table mesti auto table. Mesti auto table. So nak auto table semua kolom ada tajuk, tak ada merge dan ada spread. Betul. So jadikan dia auto table dulu. Klik salah satu data, tekan Ctrl T. Dan klik OK. Apa nama table anda? Kalau saya table 3. Kalau saya table 3. Okay, sekarang ni kenapa macam double suara? Okay. Alright, sorry. Backup saya baru hidup. Okay. Okay, sekarang ni kita nak tengok berapa jumlah employee mengikut department group. So department group klik B7 guys. Klik B7. Kita akan senaraikan nama-nama department. Nama-nama department group. Sebenarnya department group cuma ada 3 je. Nampak? MGMT, ONG, tag. Betul? Department group ada 3 je kan? So kita sesuai buat apa? Buat data validation. So dekat B7 ni kita perlu buat by list. Ingat lagi tak topik pertama tadi by list tu? So klik B7, klik ribbon data, data validation. Setting allow ambil list. Source tu you type lah MGMT
koma, tadi apa dah lupa dah. Apa lagi guys? Siapa ingat? MGMT, kemudian ONG. ONG. Dengan tag. ONG, satu lagi tag. TECH. Bukan OMG dia ONG. So ada 3 sahaja source, MGMT, ONG, TECH tag. Then klik OK. So kita ada nama-nama department groups dekat B7. Tinggal select salah satu. Contoh saya ambil MGMT. Now kita nak kira berapa jumlah employee. So pergi dekat D7 dan type lah. Nak count, so equal D count. Equal DCOUNT. D count. Buka kurungan. Apa nama table you? Kalau saya dah table 3 sekarang Jangan salah table tau. Kalau table 2 masih lagi table pertama tadi. Dan jangan lupa hashtag all. Square bracket, hashtag all. Mana hashtag all saya? Okay, this one. Hashtag all. Tutup square bracket, comma. Okay, department group. Kolom ke berapa? Department group, kolom ke berapa? Oh ni, kolom ke berapa? Oh. Dah kolom 9. ke 9? You 9. E5. F F G H I J K L M N O. Betul tak? Ke-15 kan? Main hair je. Kau bagi ke? Betul-betul. Department group ni kolom O. O ni kolom yang ke berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. So 15. So kena tulis 15. Koma lagi sekali kriteria. So where is your criteria? Kalau you faham konsep ni, yang mana satu kriteria? Dia mesti 2 baris. Yang mana satu kriteria? Berapa jumlah employee? Berapa? Apa? Which cell? Kriteria jom. Azizi? Kriteria sel mana? Siapa boleh respon? 3 Tak dengar? 3. 3? Bukan. Kriteria ingat, kriteria dia mesti 2 baris. Kriteria mesti 2 baris. Macam tadi, cuti serta lebih 30 hari kan. Jantina lelaki, jantina perempuan, dia mesti 2 baris. So sekarang ni kriteria kita mana? Takkan tak ada siapa nampak? Ada ni. Come on, siapa? Azizi ke? Aminullah, come on. Yang tepi itulah. Yang mana tu? Yang tepi tu yang mana? Tu dah betul tepi tu. Yang mana? Sel ke apa? Sel kedua atas tu. Yang tu. Ni, yang kita buat tadi tu, department group manage data validation kita. Harap B6, B7 ni. Macam takut-takut je nak bagi jawapan dia tu. So dia mesti 2 row. B6, B7. So lepas tu enter. So boleh nampak kat sini MGMT kosong. Kenapa ke salah eja MGMT? MGMT sepatutnya eja macam mana? MGMT. Betul lah kan? MGMT. Oh, okey. Alright. Dia sebenarnya bukan D count. Dia adalah D count A, guys. D count A. Boleh dapat 20. Guys, bukan D count, tapi D count A. So apa beza dia kan? D count nak kira sel yang ada nombor je. Sedangkan kita nak kira total employee mengikut department group. Department group adalah tax. Kan? Department group ada tax kan? MGMT bukan nombor kan? So kalau bukan nombor, kena count D count A, bukan D count. Tadi D count tadi untuk nombor saja. Silap kat situ. D count A, lepas tu nama table hashtag all, kolom ke-15, B6, B7. So dapatlah 260 orang kalau MGMT punya department. So kalau kita pilih ONG 26 dan kalau pilih tag 62. Macam salah je ni. Betul? Kalau jumlahkan balik MGMT 260 tambah 26 286 tambah 62 86 6 12 8
68, 14, 348. Okey, betul. Okey, 348. Betul lah. So, ada soalan tak untuk ni? Cik Azizi, ada say something ke? Tak ada tuan. Tak ada. So, dapat tak? Ke saya salah? You all tag dapat 62, betul? Kalau pilih department tag, teknologi ada 62 staff. Ke saya perlukan formula, saya copy formula lah. Saya copy formula ni, saya paste dekat chat box. Dapat? Betul? Ke ada yang salah? Ke saya salah? Tuan, yang MGMT tu dapat 260 ke? Saya dapat MGMT 260, betul? 62. ONG 26, tag 62. Tag dengan ONG terbalik, 62, 26. Yang management 260 staff. Dia macam tak lari nombor 26, 62, 260. Okey, satu soalan kalau you all masih ingat. Kalau saya pilih department tu adalah ONG, dia tulis 26 staff, saya nak Excel akan highlightkan 26 tu siapa? 26 orang tu siapa? Siapa ingat? Saya nak buat. Saya bagi tip conditional formatting. Betul. Conditional formatting by row. Kalau pilih kat sini tadi management 260, so dia highlightkan 260 orang tu. Siapa? Yang ini praktikal gila untuk kerja-kerja you all. Searching something, dia keluar statistik, dia highlightkan apa yang you nak. Siapa dah siap? Kejap je tu. Bukan susah pun. Kurang 1 minit, 60 saat dah siap. Pilih department group, keluarkan dia punya total, dalam masa yang sama highlightkan semua row yang terlibat untuk jumlah total employee. Saya bagi tips conditional formatting by row. Conditional formatting by row. Dia highlightkan nama-nama staff di dalam group management. Jadi, kejap je kan? Dia makin petang, tadi network, yang ni tengok serabut dan semua. Burung berterbangan kat kepala masing-masing. Cik Zulaimi dapat? Dah senyap je Cik Zulaimi, geling kepala nampak? Come on, our hero, Aminullah, Khairul, Cik Azlan. Dapat tak? Saya Razi, dapat tak? Puan Adiba add lagi sekali. Kesian dia, dah macam saya juga ni. Network dia. Tak dapat Cik Lan. Ya, tak dapat. Marah tu Syed Razi. Huruf besar semua tu. Tak dapat Cik Lan. Tertinggal banyak dah ni. Allahuakbar. Okey, saya ajar. Simple je. First kali, CF by row ingat tak? Highlight all without title. Betul? So, highlightkan daripada A10, tariklah sampai ke Q357 ni. Okay, without tajuk. Itu kena ingat. Step pertama kena ingat benda tu. Jangan highlight tajuk. Jangan highlight tajuk. Okay, dan kedua, home, conditional formatting, new rule. Home, conditional formatting, new rule. Yang ni kalau Adiba ada, dia mesti jawab. Bawah sekali Cik Lan, use formula. Saya petik yang nama Adiba Rusli ni. Dia dengar tak? Okay, use formula. Lepas tu klik butang format, pilih satu warna. Okay, now apa yang perlu di-type? Ingat lagi tak? Apa yang perlu di-type dalam kotak ini? Kolom apa yang you nak, sel pertama dia kita klik. So kita klik sel O10. Lepas tu buang $sign sebelum 10. Klik sebelah selepas 10, typekan kriteria. So dalam kriteria kita refer yang mana? Ingat hanya database function dia 2 row. Kalau CF tak payah. Sama dengan klik B7.
absolute dekat B7 sampai bila-bila $sign B, $7 tu. Itu kriteria kita. So apa saja yang sama dengan B7, dia akan highlightkan row-nya. Klik OK. So nampak, kalau management, semua management berwarna hijau. Okay. Dia kena kecilkan sikit pun nampak dah. Macam ni, nampak? Semua management punya staff berwarna hijau. Sebab kalau pilih management. Okay, kalau saya pilih kat sini grupnya adalah grup teknologi. Tak boleh nak klik dah sebab kecil sangat. Pilih teknologi. Automatik dia akan highlightkan. Coding ni mana dapat Cik Lan? Dekat Google tak ada. Dia tak ada dekat Google. Dia berdasarkan experience tu kita boleh dapat. Kenapa? Cik ni Rizal tu apa? Rizal tak dapat ke? Tak edit ke? Jadi tapi ada yang dekat ujung tu yang kita kolom yang kita tadi kan kita kena buat kolom kan. Yang ni tak payah ada kita buat kolom yang tu. So dekat yang ujung tu kita tak dapat. Yang di count tu dapat dah. Count dapat. Yang mana tak dapat? Yang ni dapat, yang count ni dapat. Yang ni dapat dekat Tak apa, share screen je. Saya macam confused apa Rizal cakap. Boleh share screen tak? Apa yang berlaku sebenarnya? Weh, kelas kita ni habis Formula Dan Cik Lan ulang balik boleh tak? Boleh. Kita tengok. Tengok ni. Okay. So, first kali Rizal, CF belum buat kan? Belum buat kan? belum. Okay, highlightkan. Mungkin siapa yang tertinggal boleh fokus balik dekat skrin Cik Rizal sekarang. Highlightkan semua Cik Rizal without tajuk. A10 sampai Q35 berapa tu. Highlightkan semua without tajuk. Tanpa tajuk. Semua sekali highlight. Without tajuk. Highlightkan semua sampai kolom Q. Ni data yang besar ni. First time je you all kena highlight semua. Lepas ni kalau tambah data dia auto highlight, auto expand. Jadi tak perlu risau. Alah. Lepas pula. Okay, saya ajar step satu je. Rizal. Saya ajar skill. Ajar skill. Highlightkan A10 sampai Q10 saja. Row pertama tu. A10. Satu row dah highlight kan? Itu dah highlight. Okay, tekan dekat keyboard. Control Shift anak panah ke bawah. Tekan serentak 3 kali. Control Shift anak panah ke bawah. Okey. Dah. Okey. Home conditional formatting. Ribbon home conditional formatting. Ambil new rule. Lepas tu ambil yang bawah sekali, use formula. Lepas tu klik butang format, pilih satu warna. Fill. Itu font. Fill. Itu font. Atas sekali. Type fill. Okay, klik OK. Alright. So apa yang perlu di-type dalam kotak format tu? Sel pertama kolom yang kita nak evaluate. Kita nak evaluate department group. So klik sel pertama department group. O10. Kolom O. O10. Kolom O, row pertama department group. Boleh tak naik ke atas? Jauh benar nak cari tu. Jangan pangkah. Okey. Pergi kolom O, department group. Pergi ke kolom O, department group. Yang atas sekali. Department group yang pertama. Klik department group yang pertama. Scroll up kat. Sekarang ni you ada dekat row 357. Naik balik ke atas. Rizal tu. Scroll up. Scroll up ke atas. Sampai atas sekali. Tu. Klik department yang pertama, kemudian buang $sign sebelum 10. Okey, belakang 10 type sama dengan
kriteria kita. So kita nak cek apa? Kriteria kita pergi dekat yang data validation tadi, dekat B apa tadi? Yang pilih nama-nama department tadi. Pergi dekat kolom B, tu dia jauh tu kolom O tu. Pergi dekat kolom B Rizal. Kolom B bola. Ke depan lagi. Itu kolom O. Min. Kolom B. Kau tak dengar? Rizal, kolom B Rizal. Sabar Zal, sabar. Okey, Kolom B. betul. Pergi dekat kolom B. Kolom B ni. Kolom B ni ah. B kolom. Dia dekat depan tu. Kolom yang depan. A, B, C, D, E. Ni sekarang kolom M, N, O, P. Jauh Dia kat lagi. ujung. Yang kat depan tu. Ni tolak sini. Mana? Baru terkejut jumpa large data Ini baru 300 row je. Bayangkan kita ada kelas yang bermain dengan ribu data. Tu klik B7 tu. B7. B bola 7. Atau MJ. Dekat formula tu ada huruf M padam, salah tu. Padam dulu. Tambah M tu semua padam. Tambah dollar sign kat depan tu padam. Lagi. Alright. Clear okay. Okey. So nampak? So mana-mana MGMT automatic semua management akan highlighted. So kalau you tukar tadi kepada teknologi pula highlighted. Kalau you tukar ONG pula akan highlighted. Cik Riz, tadi siapa tadi yang stop sikit Syarazi, okey tak Syarazi? Cik Syarazi okey tak? Kena share screen tak? Dia tak highlight. Okey, tak apa, share screen sekejap. Share screen. Dia kalau tak highlight tu simple je, salah jenis lock tu. Share screen je. Okey, sebab department group tu belum ada lagi data. Okey, dekat department group kena buat data validation dulu Cik Razi. Pergi dekat B7. Ribbon data validation. Ribbon data validation. Okey. Ambil list. Okay, source type kan MGMT management, comma ONG, O simbol N, simbol dan tu, G, comma tech, TECH. Okay, clear okay. Alright, pilih satu department. Jap, pilih dulu department. B7 tu kosong tu. Pilih, klik anak panah dia, ambil satu department. Dah dekat B7 tu kan ada anak panah, kita buat data validation tadi. Kan ada anak panah dia tu. Pilih satu. Okey, lepas tu total employee buat dulu. Total employee tu belum buat. Okey, type sama dengan D count A, DCOUNTA, buka kurungan, nama table, type TAB, table ketiga tu kan, table 3, buka square bracket, #all, buka square bracket, square bracket, itu bracket biasa, dia bracket 4 segi. Ambil bawah sikit ada #all, scroll ke bawah nanti ada #all, ada #all, bawah, tu. Okay, double click je. Tutup square bracket, koma, 15, iaitu kolom department group. Department group kolom ke-15. Koma. Highlightkan B6, B7. Department group management tu. 2 row. Dia mesti 2 row. Enter. Okey, sekarang ni management keluar 260 dan dia highlightkan semua 260 baris. Cuba scroll ke bawah. Semua yang tu adalah management saja. Scroll sampai bawah, nampak? Yang tak highlight bukan management. 260 baris semuanya adalah management. Cuba Cik Syariz tukar nama department kat atas.
Department yang atas tukar pada ONG atau tag. Mana-manalah tukar. Okey, tengok scroll ke bawah, dia akan highlightkan yang tag pula. Ni adalah staff-staff dalam Department Teknologi sahaja. Okey, boleh kan? Okey, ada lagi tertinggal ke? Yang mana? Dah senyap dah. Klik-klik. Tak apa. Sekejap lagi dah nak break dah. Okey, kita ada 2 topik terakhir guys. Saya yakin lookup dan juga kemudian hyperlink. Hyperlink senang. Okey, kita ambil lookup dulu guys. Okey, worksheet yang berikutnya lookup. Okey, you all pernah pakai VLOOKUP? Saya dipahamkan you all ada yang pernah pakai VLOOKUP, betul? Dan semua giling kepala, takut kena soal. You all pernah kan? Pernah tak mencari nombor IC siapa nama budak, nama staff ni? Cari nombor nama staff, dia berada dekat jabatan mana? Pernah cari tak benda tu? Ke you all filter menu satu-satu? Ctrl F, find satu-satu. Ctrl F je, Syahrazi kata. Satu-satu, manual. Okay, alright. So sekarang ni sama juga. Saya guna database yang sama, 348 staff tadi tu. So, kita nak cari berdasarkan staff number, akan keluar nama dia, job name dia, dengan retire dia bila. Berdasarkan staff number dekat C6. C6 tu kita akan type staff number. Sebab staff number terlampau ramai, 300 lebih, tak logik buat data validation Berat data bila ada lebih daripada 100, ni ada 300 lebih, nanti tulisannya kecil sangat. Okay, so kita tak buat data validation dekat C6. Kita tinggal type je nanti. Okay, sekarang ni cuba you typekan salah satu staff number yang you nak cari. Contoh, saya buat T337. T337 sepatutnya Siti Marlia ni. Okay, so you klik dekat C6. Typekan T337 dan kita nak Excel keluarkan siapa nama dia. Siapa nama dia? Apa nama position dia dan bila sepatutnya dia bukan expired, retire. Dia nak bersara, expired pula. Okay, so guys, so apa yang boleh dibuat? Pergi dekat B9. Okay, bila kita nak cari staff number, siapa name dia? Staff number, name dia siapa? Dia ke kanan. Okay, cari company name, dia staff number ke kanan. Cari staff number, siapa name dia ke kanan. Ke kanan, ke kanan. So kita pakai VLOOKUP. V adalah vertical, kolom ke kanan. Dia tak boleh terbalik. Cari nama, siapa staff, berapa staff number dia, tak boleh. Dia tak boleh ke kiri. Okay, kalau ke kiri tak boleh pakai VLOOKUP. Dia kena cari ke kanan pakai VLOOKUP. So guys, pergi dekat B9, type kan equal VLOOKUP. VLOOKUP. Buka kurungan. Boleh? Equal VLOOKUP, buka kurungan dah. Okay, bila buka kurungan kan keluar smart tag kan? Dia bold apa? Dia bold apa? Lookup value. Lookup value, you boleh type sendiri nombor yang you nak cari. Contoh T337. Tapi tak interaktif. Saya refer cell, iaitu C6. So, lookup value adalah C6. Jadi, apa you type tu, you type dekat C6. Jadi, automatic Excel cari C6 tu apa. You boleh type sebenarnya T337 tu boleh direct. Tapi tak interaktif nanti. C6, table array. Table array ni table kat bawah ni tau. Table dekat bawah ni. So dia lebih praktikal kalau kita namakan table tu sebagai table berapa lah. Okay, escape dulu. Escape dulu, jadikan auto table. Jadikan auto table yang kat bawah ni. Klik salah satu, Ctrl T. Klik OK, apa nama table anda? Kalau saya table 4. Kalau saya table 4. Senang nak panggil nanti, dah tahu nama kan. Sebab data ni besar, tak payah highlight. Tengok tadi siapa kawan kita nak highlightkan row table kan, macam siapa tadi, Rizal kan susah nak highlight kan kalau data besar. Jadi kita panggil saja nama. So saya ulang balik dekat B9 equal VLOOKUP, buka kurungan C6, table berapa? Kalau saya table 4. Table 4, jangan lupa hashtag
Hashtag all itu penting ya, sebab nak panggil nama table mesti ada hashtag all. Koma. Setakat tu dulu. Equal VLOOKUP buka kurungan. C6, koma. Nama table hashtag all, koma. So selepas koma tu guys, Excel boldkan apa? Dekat Smart Tag dia boldkan apa tu? Kolom. Ha, Kolom index number. nama. So kita nak cari nama orang. So nama staff tu dekat kolom D. So D tu kolom keberapa? Dari 11. table ni. Kolom yang ke? 1, 2, 3, 4. Kolom yang keempat, betul tak? 4. So 4, koma lagi sekali, ambil false statement. Exact match. Mesti exactly. Apa yang kita cari T337, dia cari T337. Dia takkan cari nombor-nombor berdekatan. Sebab tu kena ambil false statement. Kalau true, approximate asal boleh. Cari keluar kelang asal boleh. So itu tak praktikal. Kena ambil false exact match. Dan tutup kurungan boleh, tak tutup pun boleh sebab dia function. Enter sahaja. So dia akan keluar apa? T337 NA. Kena tutup kurungan. Dia kalau enter tutup kurungan dah. NA juga. Apa yang salah? T337 wujud kan? T337 adalah Siti Maria. So equal VLOOKUP C6 table 4 all, koma 4. 1, 2, 3, 4. Kolom keempat nak keluarkan nama dia, false statement belakang. Apa yang salah? Kalau 4 ni saya klik ni, enter, masih NA. Sekejap ya, sekejap. Apa benda yang silap ni? Cuba tengok apa yang silap. Table 4 all ni, kalau saya highlight manual. Ketiga. Sekejap ya. Saya highlight semua ni manual sampailah Q359. Okey, saya enter. Masih lagi NA. Sebelum C6 ada buka kurungan, tak ada tutup. Mana tu? VLOOKUP buka kurungan C6. Koma, table 4, hashtag all 4. Ya, saya tak faham Syarazi, yang mana? Tak ada tutup tu. C6, table. C6, table 4. Tutup tak kisah sebab dia function. Bila kita enter je, automatic dia Excel akan tutupkan kurungan. Sebab saya tak buat ni, saya tak buat tutup kurungan, tapi bila saya enter je, klik balik, nampak dia ada tutup kurungan. Tutup kurungan tak perlu risau sebab dia function. Kalau formula, ya. Kalau formula, you kena tutup kurungan. Ya, saya cuba check apa yang berlaku. C6, cari daripada table, kolom yang keempat. Kolom index, kolom array which matching. Itulah matching. Ke C6 ni kita salah type, T337. Kalau saya copy je, T445 copy, pergi sini, paste. NA juga. Apa yang salah ya? Value not available. Dia kata tidak available. Equal VLOOKUP, apa yang ada kat C6, from the whole table, kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Comma false. Betul lah. False exact match. Enter. NA. Sekejap kalau saya buat job name sekejap. Equal VLOOKUP, buka kurungan, ni, koma, daripada the whole tables yang ada dekat sini sampai 359 kolom Q. Okay, lepas tu koma, kolom yang keberapa untuk job name? Job name, mana job name? Job name dekat, job name kolom M. O, MNO, O15, 14, 13. Kolom ke-13. Kolom ke-13 ambil false. Enter. NA juga.
Part mana saya salah ni? Equal VLOOKUP. Equal VLOOKUP. Buka kurungan. Apa yang dekat C3, C6, koma. The whole table. Table 4. Square bracket. Hashtag all. Tutup square bracket. Kolom yang keempat. Koma. False statement. Enter. Apa yang berlaku ah? Saya salah kat mana ni? Kalau saya gunakan index match, equal index, buka kurungan, highlightkan kolom staff number, koma, match, buka kurungan, apa yang ada dekat sini, koma, equal index, buka kurungan, highlightkan kolom name, koma, match, buka kurungan, C, koma, kolom staff number. Kolom staff number, koma, 0 exact match. Siti Aisyah keluar. Keluar pula Syazal. T33 berapa tadi? 33 berapa guys? 337. Siti Maria keluar. Kenapa VLOOKUP tak boleh Searching kiri, result kanan. Okey. Sekejap Equal VLOOKUP, buka kurungan, sini koma, highlightkan saja staff dengan name ni, koma, kolom kedua, koma, false. Oops. False. F-A-L-S-E. False. Enter. Okey, dapat. Okey, cun. Okey, so saya padam balik guys, padam balik. Okey, pergi dekat B9, kan kita type balik semua formula dia tadi. Equal VLOOKUP, buka kurungan, C6, koma. Okey, sebab kita nak cari staff number, kemudian siapa nama dia. So you cuma highlightkan kolom staff number dengan kolom name. Boleh tak? Highlight nampak? Staff number dengan name. Ni dua kolom je. Highlightkan tajuk staff number dengan name, tekan Ctrl Shift anak panah ke bawah. Dia akan select all. Highlightkan tajuk staff number dengan staff name, lepas tu tekan Ctrl Shift anak panah ke bawah. Dia akan highlightkan the whole dua kolom. Kemudian barulah type koma, kolom kedua, koma, false. Okey, kita tak perlu the whole table database tu. Tak perlu highlight the whole tables tu. Kita highlight dua kolom saja. Staff number dengan kolom name. Alright, lepas tu kita koma 2 iaitu kolom name. Name adalah kolom yang kedua, koma false. So dapatlah nama Siti Marlia binti Muhammad Hanif. So, saya copy formula ni, saya paste dekat checkbox. You all boleh copy paste je formula tu dekat B9. Keluar tak Siti Marlia? Keluar. Okey, untuk job name ni jauh. Macam mana nak buat job name staff number kolom C tapi dia punya job name dia dekat kolom M. Jauh tu. Tadi nak keluarkan number dengan name sebelah-sebelah. So kat sini sama juga. Equal VLOOKUP, buka kurungan, C6, koma. Yang ini kena highlight pada staff number sampailah kolom M tu. Kolom M job name tu. Dan Ctrl Shift anak panah ke bawah. Dan you kena jangan lupa koma dan kira kolom M itu kolom keberapa daripada yang you highlight staff number tu. Staff number is kolom 1. 1, 2, 3 dan sebagainya. E 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. M adalah kolom ke-11, koma, false statement. Dia enter admin assistant. Okay, ni formula ni saya copy, saya paste dekat checkbox juga. Yang ini untuk job name. Okay, dan nak tahu bila dia punya retire date, sama juga equal VLOOKUP, buka kurungan, C6, koma, highlightkan daripada staff number sampai kolom retire date, kolom G.
Kolom G, Control Shift down arrow untuk select the whole table ke bawah. Okay, koma, kena kira retired date ni kolom ke berapa daripada staff number. 1, 2, 3, 4, 5. Kolom yang ke-5, koma, false statement, exact match. Enter. So dapatlah 1 Mac 2043. So saya copy formula ni, saya pastekan dekat chat box. So 3 formula tu adalah VLOOKUP. Kalau you tengok betul-betul VLOOKUP untuk nama, saya highlight 2 kolom je, C dengan D. Dia punya result is kolom kedua. That's why name, 2. Untuk VLOOKUP job name, saya highlight panjang daripada staff number kolom C sampai job name dekat kolom M. Dan kolom M tu adalah kolom ke-11 daripada staff number. That's why formula kedua, job name, 11. Dan VLOOKUP yang ketiga, retired date, saya highlight daripada staff name, staff number sampai retired date kolom G. So staff number nak pergi retired date adalah retired date kolom ke-5. So that's why retired date, 5. So problem dia adalah you keep repair. Keep count. Keep count kolom berapa, keep count kolom ke berapa you punya result. Itu kelemahan utama VLOOKUP. Lagi besar table tu, lagilah panjang berjela-jela nak kira kolom number. Macam tadi M tadi kolom ke-11 kan, nak kena kira daripada table berapa. Bila you dah tahu tarik ke kanan semua boleh buat, cuma nak keluarkan company name. T337 si Marlia ni, dia sebenarnya berada dekat anak syarikat mana? Tengok betul-betul. Staff name kolom C, staff number kolom C, company name kolom B, ke belakang. VLOOKUP tak boleh buat. VLOOKUP tak boleh cari ke belakang. Dia semuanya tarik ke kanan. So dia akan dapat NA nanti untuk soalan company name kalau pakai VLOOKUP. Contohnya dekat F9. Equal VLOOKUP, buka kurungan, klik C6, saya highlightkan 2 ni je. Company name dengan staff number, koma, dan kita nak keluarkan company name. Company name adalah kolom yang pertama. So saya letak 1. Koma is a false statement. 1, sekejap koma 1, false. So bila saya enter, dia keluar NA. Dia tak boleh ke belakang. Tak boleh ke belakang. Dari start highlight je lah. Ya betul Razi. Daripada yang kita kolom pertama yang kita highlight sampai ke belakang tu kena kira kolom ke berapa. So bila kita tarik ke macam ni, ni bila highlight company staff number tapi ke kiri. So company name jadi kolom nombor 1 lah. Staff number jadi nombor 2. That's why jadi NA. So macam mana kita nak buat kalau you ada soalan kena ke belakang? So kita ada satu function nama dia index match. Index match. Jadi you tak payah macam tukar tempat lah Cik Lan. Staff name cut, pergi dekat depan, company name cut, paste kat tengah. Tak payah. Tak payah tukar tempat. So kita pakai index match saja. So index nak keluarkan jawapan, match nak mencari. So kita nak mencari company name. Kita nak keluarkan company name. So kita buat equal index, buka kurungan, highlightkan company name. Highlightkan satu kolom ni. Macam tu. Index, highlightkan company name. Koma. Match, buka kurungan. You nak matchkan apa? Apa yang ada dekat C6, koma, datang dari staff number punya kolom. Okay, dan koma, kosong untuk exact match. Tutup kurungan 2 kali. Apa yang berlaku ni? Oh, koma tertinggal. Koma, kosong. Koma, kosong. Dan baru exact match. Alright. So, keluarlah DNet Teknologi Sendirian Berhad. Saya copy formula ni guys. Saya paste dekat chat box. Dan you all boleh copy and paste dekat F9. Kalau nama table you sama dengan saya, table 1. Table 4, sorry. Okay, kalau table you salah, tinggal tukar je. Tinggal repair je nama table. Yang lain semua sama. So index match dia boleh terbalik, dia boleh dapat keluar jawapan. Bila you searching let's say T445, so akan keluar Siti Aisyah front office, dia akan retire 23/6/2053, dia berada dekat DNet Technologies Sedia Berhad. Okey, daya database yang banyak ni kita boleh simplify apa yang kita nak dekat atas menggunakan VLOOKUP dan juga index match lookup. So
So kalau nak lagi cantik, gunakan apa? Conditional formatting, betul? Cari nama staff, highlightkan staff tu kat mana. Satu row je kan. Itu lebih menarik, lebih interesting kita punya reporting. Saya dah nampak wajah-wajah sama ada blur, sama ada macam, okeylah Cik Lan cakap je lah seorang. Kita orang tengok je sekarang ni. Kata advance. Ni baru sedikit advance, muka dah macam apa, redha je lah apa Cik Lan cerita. Yang lain okey tak? Azizi okey tak Azizi? Senyap je. Razi okey tak? Aminullah, okey Aminullah dapat, okey. Cik Izwan, Puan Adiba ni semua mana dah senyap dah semua dah. Dah senyap-senyap. Puan Cik Zulaimi dah matikan kamera dah ni. Dia dah pening kepala dah ni. Memahami sangat jiwa anda. Okay, tak apa. Last kali nanti saya akan bagi sampel jawapan ni keseluruhan ni ke anda. Saya akan hantar. Jadi you boleh refer balik kalau you terlupa. Okay, dah 4-10 minit. Kita ada lebih kurang 20 minit lagi. Okay, saya move kepada topik berikutnya, hyperlink. Okay, hyperlink ni simple je guys. Apa itu hyperlink? Macam mana nak pindah sheet 1 pergi sheet 2. Sheet 2 pergi sheet 5. Sheet 5 patah balik sheet 1. Tanpa menggunakan nama sheet dekat bawah. Okay, sekarang ni kalau pergi sheet kan you klik nama-nama sheet kat bawah berdiri-diri tu kan. Nak pergi sheet 1 balik, satu hal, scroll dan sebagainya. So kita boleh gunakan hyperlink. Dalam buat reporting, you buat reporting for sure hyperlink penting. Sebab nak link sheet 1 nak pergi sheet 8 patah balik sheet 4. So kita gunakan hyperlink. Hyperlink boleh guna teks, hyperlink boleh guna objek sebagai butang. Okay, hyperlink untuk teks dekat D3. So you boleh type je, contoh nak pergi ke sheet menu. So tulislah apa-apa teks, contohnya back to menu, something like that. Ataupun nak guna bahasa Melayu, saya buat kembali ke menu. Okay, so you type kembali ke menu, enter. Bila enter dia lari ke bawah, klik lagi sekali D3. Ada 3 cara nak buat link. Kat bawah tu ada tips tu. Okay, klik kanan boleh, klik ribbon insert boleh. Tapi saya nak ajar shortcut key Ctrl K. Okay, hanya tekan saja Ctrl K. So klik kanan link, klik ribbon insert link, sama je keluar dialog box macam ni. Shortcut key Ctrl K. So where you want to go? Where you want to go kalau you klik kembali ke menu ni? Pergi sebelah kiri, place in this document. Excel akan senaraikan nama sheet yang ada. You nak pergi mana? Kebetulan nak ke menu tu, referlah ke menu. Worksheet menu. Klik menu tu, then okay. Sekarang tulisan tu berwarna biru dah. Gerakkan mouse, dah jadi gambar jari, klik. Dia terus lompat sheet menu. Tak payah nak gunakan anak panah cari nama-nama sheet. Kan sheet is unlimited. Pagi tadi saya explain kan. Sheet kan unlimited kan. Boleh tambah-tambah sheet. Tak payah pening kepala nak mencari dia. Dan satu lagi link boleh guna butang. Cuba you masukkan apa saja shape. Ribbon insert, group illustration, icon shape. Pilih mana-mana shape dan lukis dekat D4. Ribbon insert, illustration, group, pilih shape. Macam-macam shape, tinggal pilih dan lukiskan dekat D4. Okey, bila dah lukis shape, ada ribbon dia, boleh pilih warna, boleh tukarlah macam-macam lah. Yang ni tadi sebab semua orang senyum, bila dah petang dah bosan, saya buat masam. Sedih. Okey, so selain menggunakan tag, kita boleh guna shape. Shape ini dah siap lukis. Klik kat luar dulu, klik sekali je shape dan tekan Ctrl K juga. Simple je. Ctrl K, nak ke mana? K is ke mana? So sama juga, nak pergi sheet mana? Contohnya nak pergi worksheet sebelah. Worksheet arahan pivot. Okay. Dan you boleh pergi ke website boleh ke website. Sebelah kiri ambil existing file. Ni address ni typekan nama website company ke website apa-apa. Dia boleh buka ke website, boleh buka Excel file lain. Saya gunakan dalam workbook yang sama, which is worksheet berlainan tadi. So ambil place in this document, saya pergi arahan pivot punya sheet. Dan klik OK. So sekarang ni klik kat luar dulu, gerakkan mouse dekat shape, nampak gambar tangan. Jadi gambar tangan kan? Dia macam button lah.
So kena klik. Klik, dia terus buka sheet apa. So terpulang pada you all nak gunakan hyperlink tu dekat teks atau hyperlink tu pada shape. Yang penting Ctrl K. Ctrl K digunakan untuk hyperlink. Soalan hyperlink? Simple je. Hyperlink ada soalan? Guys, boleh tak respon sikit dekat chat box ke? Ada soalan tak? Kesian saya cakap seorang-seorang ni. Tak ada. Okey. Itu je. Ayu seorang je jawab. Okey, yang dekat chat box. Yang lain mana? Yang ada mikrofon dah jawab. Yang ada kamera dah angguk. Alright. Okay, pergilah ke worksheet terakhir lah. Ini adalah tak ada soalan. Okey je. Okay, Fatihah, jangan marah. Guna caps lock tu. Sabarudin buat bertendang, istighfar banyak kali. Jangan marah. Okay. So kita ke worksheet terakhir guys, iaitu pivot. Arahan pivot ada dekat worksheet yang kedua terakhir. Arahan pivot ada kaitan dengan pivot table punya latihan. So sekali lagi, ini adalah nama-nama client, nama-nama staff, database yang sama je tadi kat depan, tapi nama company saya dah tukar sikit dan adalah perubahan data sebab untuk kaitkan dengan soalan-soalan berkaitan ni. So kita ada senarai database staff yang besar. What type of report yang selalu kita buat? Yang selalu bos minta kita prepare kan? Antara soalan dia ni, soalan nombor 1. Pergi ke worksheet terakhir, worksheet pivot table tu. Laporkan, buat satu laporan statistik berapa jumlah pekerja lelaki dan perempuan setiap syarikat. Setiap syarikat ni guys, bayangkan setiap syarikat ni, kita ada banyak anak syarikat ni. Kita kena buatkan satu statistik berapa staf lelaki, berapa staf perempuan mengikut nama syarikat. Saya yakin without filter, without pivot yang saya nak ajar ni, you akan filter, betul tak? You filter dulu nama company, betul? Contohnya Mutiara Berhad. Lepas tu kira kat sini berapa male, berapa female, pun filter lagi. Berapa male, berapa female. Nanti ceritalah kat bawah, buat satu table lagi dan sebagainya. So tak perlu buat teknik-teknik tu guys, sebab pivot menyenangkan report anda. Hanya 2-3 kali tarik, settle. Itu istilah dia. So macam mana nak buat pivot? So source of data you adalah auto table, which is semua kolom wajib ada title. Tak ada merge, ada pemisah antara table dengan bukan table data. Saya tambah 2 lagi, iaitu elakkan blank cell, elakkan komen. You all tahu komen tak? Puan Hawa tahu komen tak? Kan setiap sini boleh tak komen kan? Klik kanan, insert komen. Klik kanan, insert komen. So elakkan komen, elakkan blank cell. So 5 row tu saya ada beritahu dekat sini lah ni. Arahan pivot tu. Sheet kedua terakhir. Okay, sheet kedua terakhir tu saya dah explain. No merge cell dan sebagainya. Kalau boleh lah, elakkan. Okay, now kita nak buat pivot table, nak buat report. Senang je guys. Klik dalam salah satu data, jadikan auto table dulu. Ctrl T. Klik OK. So kalau saya nama dia table 5. Okay, lepas tu sama je. Klik salah satu data, pergi ribbon insert. Ikon pertama sebelah kiri. Pivot table. Keluarlah dialog box ni dan dia tulis source name anda table 5. Betul? Jadi semua setakat ni. Saya ulang balik Okay, klik salah satu data, tekan Ctrl T. Itu dah buat dah Cik Nazim? Ctrl T. Okay, dia keluar ribbon design kan. Apa nama table kena tengok. Tengok nama table. Ada tak? Mikrofon mute tu, tak dengar cakap apa tu. Mulut ada banyak table, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak table? Sekali lagi. Tak, dia buat sekali je. Dah sekarang dah buat table belum? Kalau dah buat table, dia keluar table, dia keluar ribbon design. Ada tak ribbon design belakang sekali? Control. Yang tu penting. Tak ada, Cik. Ada. Okay, klik table design ribbon tu. Ikon pertama sebelah kiri. Tak masuk saya. Dia dah memang ada dah tulis table kat sini. Yelah, nak tahu nama table. Nak tahu nama table. Apa nama table Cik Nazim sekarang? Tu yang saya nak tanya tu. Tak tahu. Ni, klik ribbon design tu. Klik ribbon design tu. Ikon pertama sebelah kiri. Table 6. Okay. Lepas tu klik salah satu data. Pergi ribbon insert.
Insert. Klik ikon pertama sebelah kiri, pivot table. Pivot table. Kiri sekali. Tengok tu ke kanan tu, kiri. Saya nampak mata tu ke kanan. Sini lah ke kiri? Kiri, subhanallah, Yelah. kiri kanan berapa beza dah. Ya, betul lah tu. Okey. Aku nampak. Okey, klik ikon pivot table. Keluarlah dialog box macam ni. Betul? Dia beritahu gitu source table kita adalah table 5. Kalau saya table 5 lah. Cik Nazim table 6 dia tulis. Ha. Okey, klik OK saja. Klik OK saja. Keluar satu sheet baru macam ni. Nampak tak? Sama tak dengan skrin saya sekarang? Betul? Betul. Okey, simple je. Sebelah kanan guys, sebelah kanan tu nampak tak? Itu nama-nama kolom. Sebelah kanan atas adalah nama-nama kolom. Dipanggil field list area. Dalam Excel panggil kolom, dalam pivot panggil field. Field dengan kolom benda yang sama. Soalan pertama tadi simple je. Berapa jumlah staff setiap anak syarikat? So cari kolom bernama company name. Jumpa tak? Nombor 2 di atas kan? Klik dan tarik ke bawah, masuk dalam kotak row. Klik company name, tarik sampai kotak row. Dia akan keluarkan nama-nama anak syarikat. Betul? Senang kan? Okey. Kemudian cari kolom gender. Bukan janda ya Cik Nazim, harap jelas kat situ. Okey, klik kolom gender sebab kita nak kira berapa lelaki berapa perempuan. Klik gender, tarik ke value. Tarik ke bawah dalam kotak value. Sebab value je boleh kira. Tarik ke value. Keluar tak macam ni? Mutiara Berhad 53 orang. Mutiara Drilling 9 orang. Keluar tak? Keluar. Kan? Kan senang. Cik, Tapi cik. berapa? Ya Cik Azizi. Cik, bila saya tarik gender, dia tulis tu count of gender je. Betul? Okey, betul. Betul, count of gender, betul. Count sebab nak kira kan, nak kira gender. Dan yang bestnya pula, berapa lelaki, berapa perempuan. Sekali lagi, klik gender, klik ikon kolom gender dekat senarai kolom tu, tarik ke kolom box bawah tu. Tadi gender tarik ke value, sekarang gender tu tarik sekali lagi ke kolom. 2 kali tarik. Dah siap dah, male female. Kan senang, tak payah nak filter count sendiri. Female berapa, male berapa, buat satu kotak. Filter lagi, tak payah. Pak dah siap dah. 348 staff, 135 perempuan, 213 lelaki. Betul? Dapat? So ini adalah pivot guys. Ini adalah pivot. Menyenangkan reporting anda. Sangat senang. So kalau ada tambah data baru, tak perlu risau. Klik kanan pivot you, ada refresh. Nampak tak? Klik kanan dalam table pivot you, report tu. Klik kanan, ada refresh. Ada? Kalau ada tambah data baru dekat source, jangan risau. Source ni tambahlah kolom, tambah row, tak kisah. So dekat report anda, klik kanan, refresh saja, dia dah settle. Kita untuk soalan nombor 1. Soalan nombor 2, bos kata, buatkan graf jantina. Graf gender ya. Ni menarik ni. Graf gender untuk soalan tadi. Macam mana kita nak tunjuk berapa jumlah lelaki, berapa jumlah perempuan. Okey, kat sini guys, ingat. Bila kita nak buat graf untuk tunjuk gender, dah tak ada lagi graf berbentuk pie chart, column chart ya. Gender memang dah ada graf sendiri. Nama dia gender graph. So gender graph adalah donat. Donat. Donat bukan makanan donat tu, tapi dia donat lah. Bulat. Donat macam bulat, dia akan bagi berapa lelaki, berapa perempuan. So kita nak fokus berapa jumlah lelaki, berapa jumlah perempuan, jadikan dia satu gender graph. So apa perlu dia buat? Klik blank cell, yang betul-betul blank, keliling dia pun blank. Go to ribbon insert. Dalam group chart, cuba cari donat. Kalau 2016 ke atas, dekat pie ada donat. Saya kurang pasti 2010 dengan 2013. Tapi ada tak donat? Confirm ada donat. Tak kat mana tu tak jumpa. Ribbon insert. Ribbon insert, group chart. Jumpa tak ikon donat? 2016 senang cari pie. Jumpa pie kat bawah pie tu donat. 13 jumpa donat. 2013 jumpa tak donat? Dekat mana donat? Ribbon insert, group chart. Dekat mana? Dekat Syarazi dekat mana? Dia punya dekat pie juga. Okey, klik pie dan ambil donat. Cik Nazim jumpa tak macam mata ke kanan ke kiri tu? Saya nampak tu. Jumpa tak donat?
Jumpa tak donat? Ni, ada pie tak? Jumpa pie tak? Ni pie. Ni pie. Bawah ni ada donat ni. Dia cari pie. Kena klik pie. Nanti bawah pie tu, bawah dia senarai pie tu ada donat. Donat kat Unit 10, Nazim. Donat kat Unit 10. Dekat Saya gate baru. 1 pun ada dah tuan. Apa dia? Kat gate 1 pun dah ada dah. Saya tak dengar, saya tak dengar. Dekat pintu 1 dah ada. Dekat pintu 1, Dekat Inspan. Inspan. Siapa je lah. Okay, so dah siap donat kosong ni. Dah donat kosong kan? Okay, klik kanan dalam kawasan graf putih tu, klik kanan dan ambil select data. Select data. So masukkan data pertama, add. Add kan dia. Add pertama ni adalah series name. Tak apa guys. Sorry. Cancel. Saya nak ajar buat dashboard pula. Salah. Donat untuk dashboard lain. Donat untuk pivot lain. Okay, cancel. Padam. Salah. Okay, ni je. Just highlight kan grand total dengan 135,213 ni. Okay, highlight kan. Dan Highlight semua? Highlight semua. No, highlightkan grand total 135 dengan 213. Nampak tak? Saya highlight ni, kolom row 13 tu. Okay. Dan buatkan donat terus. Buatkan donat ni tak jadi sebab dia keluarkan sebab senarai nama syarikat. Sebab kita ada senarai nama syarikat ni. Kalau kita tak nak senarai nama syarikat, saya masih confuse antara donat dengan dashboard. Untuk ni nak tunjuk 135, 213. Okay, simple dia. Okay guys, cancel, salah. You kena tarik keluar kejap, pergi dekat G4 contoh, G4 type F, H4 type mail. Okay, G4 type F dan H4 type M. So dekat F, G5 sekarang ni, okay, typekan sama dengan index, buka kurungan, highlightkan kolom B. Sama dengan index, buka kurungan, highlightkan kolom B, koma. Match, buka kurungan, klik G4. Bukan G4. Grand total. Double quotation, grand total, double quotation. Huruf besar, huruf kecil tak kisah. Koma. Dari kolom A. Klik je huruf A. Tadi kolom B, sekarang kolom A. Koma kosong. Tutup kurungan 2 kali. Dia keluar tu. Saya copy paste lah formula tu dekat chat box dan you paste lah dekat cell everyone. Okay, paste dekat G5. Okay, untuk mail pun sama. Equal index, buka kurungan, highlight kolom C. Koma match, buka kurungan, double quotation grand total, double quotation, koma kolom A. Koma kosong, tutup kurungan 2 kali. So keluarlah 213. Saya copy sekali lagi, saya paste dekat chat box. Okay, itu nak extract berapa jumlah lelaki, berapa jumlah perempuan di luar daripada pivot. Sebab kita nak buat graf untuk pivot, tak boleh refer pivot table. Sebab kita nak hanya refer total je. Kena tarik keluar dulu. And then baru highlightkan semua ni guys. Female, male, 135, 273 tu highlight. Baru buat donut chart. Tu dia. Highlightkan female, male semua sekali tu. Kemudian insert donut chart. Dah siap macam ni. So kat sini, you tinggal tukar warna. Nak tanyalah ya. Perempuan suka warna apa? Perempuan suka warna apa? Warna biru laut. Perempuan tak boleh biru. Warna pink. Betul, pink. So saya klik yang biru pertama sekali, klik biru yang pertama tu lagi sekali. Dan dalam ribbon format yang baru keluar, tukarkan fill color warna pink. Kemudian klik warna orange sekali, klik warna orange lagi sekali. Bukan double klik ya. Kemudian dalam ribbon format, pilih warna biru untuk lelaki. So kat sini guys, ini contoh cara nak buat what we call gender graph. Gender graph memang tak boleh lari guys. Perempuan mesti ambil pink, lelaki kena ambil biru. Itu dia punya rules lah.
Dan kat sini, kenapa perempuan di sebelah kanan, lelaki sebelah kiri? Kenapa perempuan sebelah kanan, lelaki sebelah kiri? Kenapa perempuan sebelah kanan, lelaki sebelah kiri? You all Sunnah. Aduh. Okey, jawapan dia apa? Betul, Encik. Sebab apa? Perempuan, woman, always right. So jangan cuba-cuba nak bangkang. Perempuan sentiasa betul kan? Woman always right. That's why buat graf pun dia ada psikologi. Graf dia jangan sesekali letak sebelah kiri. Jangan sesekali letak sebelah kiri. Okey, dia akan jadi isu. Dan siapa-siapa guna 2019 dan 365. Yang lain tak boleh pakai you all boleh masukkan gambar lelaki, gambar perempuan. So klik kertas putih, ribbon insert, ada group illustration icons. Icon nama dia. Icon tu nama. Hanya untuk 365 dengan 2019 je ada icon ni. Mungkin Puan Hawa ada kan? Icon, lepas tu cari male, M-A-L-E, male, tu ada satu male. Lepas tu klik pula, cari pula female, klik pula yang female, so insertkan dia. Okey, lepas tu kita baru masukkan male dengan female tu ke dalam, ke dalam hole ataupun lubang donat ni tadi. Female sebelah kanan, male sebelah kiri. Lepas tu boleh tukar warna juga. Ini untuk 2019 dan 365 saja ya. Versi lain tolong tengok je. Itu je yang saya mampu cakap. Okey, dapat tengok saja. So kat sini kan interaktif grafnya, berapa lelaki, berapa perempuan. Boleh keluarkan label, klik kanan and then add data label. Dia keluarlah itu 213 lelaki, 135 perempuan. Okay, memandangkan masa pun tak cukup ni guys, saya terus shortcut kepada satu dia panggil slicer. Klik pivot show report anda, klik sekali guys, klik nama-nama syarikat tu, klik satu, ada ribbon nama dia analyze. Ada tak ribbon analyze? Dua sebenarnya, analyze design kan? Tapi saya nak analyze. Klik nama syarikat, ada ribbon analyze dengan design. Klik yang ribbon analyze. Dalam ribbon analyze ada icon insert slicer. Insert slicer. So klik insert slicer, dia keluarkan nama-nama kolom. Ambil company name juga. Company name. Klik OK. So slicer ni sebenarnya adalah button, butang untuk you buat filter. Filter secara interaktif. Filter secara interaktif. Kita tengok apa kaitan filter ni dengan graf. Bila klik mutiara berhad, nampak tak graf berubah? Berapa lelaki, berapa perempuan? Klik mutiara drilling, nampak tak berapa lelaki, berapa perempuan? Klik mutiara telco, berapa lelaki, berapa perempuan? OGPC, berapa lelaki, berapa perempuan? Nampak tak? Graf tu berubah. Graf berubah mengikut slicer yang you select. Kan? You tak perlu ada banyak table, you tak perlu ada banyak graf, tapi you hanya control dengan satu slicer. So report ini sangat interaktif. You sendiri pun excited nak bermain dengan report, lagilah orang yang baca report tu, report you. Instead of guna boring report, kita ada interactive report. Ada soalan guys untuk slicer dan juga pivot? Semua okey? Dah sangka dah, ujung-ujung senyap, klik-klik semuanya. Ke laut dah semua Cik Lan. Okay guys, don't worry, saya akan save this document, saya akan bagi dekat you all sebagai siapa? Cenderhati ya. Cenderhati kan sekali Hafiz Rusdan punya kamera tu. Nampak tak tu? Tertinggal belakang tu. Okay, senyum, get ready. Okay, senyum, 1, 2, 3. Okay, sebab tadi dah buat mini love, kali ini you all buat aktiviti bebas, boleh tak? Bukan aktiviti bebas, buat freestyle. Freestyle, apa saja saya tetap dengan mini love saya. Apa saja style. Okay, 1, 2, 3. Thank you so much guys. Okay, so saya rasa setakat itu saja pertemuan kita. Jap, guys, sekali lagi. Sorry. Yang last tak keluar. Sorry. Kau pergi gambar dulu. Yang freestyle tak keluar. Sekali lagi, sorry, freestyle. Balik dulu, sekejap freestyle.
Yang freestyle tak jadi. Buat lagi sekali. Freestyle tak jadi. Jangan dulu. Okay, get ready. Senyum. Freestyle. Satu. Freestyle. 1, 2, 3. Puan Omar mana tu? Siap sipis. Okay, jadi. Okay. Alright. Aku ada wuduk ni. Jangan bukan-bukan. Guys, terima kasih banyak-banyak. Saya enjoy dalam kelas ni. Aku ada wuduk, okey? Ada Aku rezeki rasa kita jumpa banyak lagi. asal ni. Apalah tu, kecoh betul meriah. Semua dekat office. Bos apa tu? Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Saya rasa Terima kasih setakat itu banyak-banyak Cik saja. Azlan. Okay, saya Cik pass Azlan, kepada terima Puan kasih Hawa. banyak, Mungkin Azlan. nak buat apa-apa? Ada apa-apa announcement? Puan Norma nak cakap something? Apa dia? Puan Norma nak cakap something? Okey, dengar ke? Dengar. Kan? Okay, right. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya secara peribadi, Encik Azlan mohon maaf tak dapat agak full fokus kepada apa yang telah disampaikan untuk anak-anak buah saya. But personally daripada saya sendiri, secara individu dan juga sebagai Ketua Penolong Pengarah kepada anak-anak buah saya, mengucapkan terima kasih kepada Encik Azlan atas ilmu yang diberikan. Dan saya pasti saya harap anak-anak buah saya pun enjoy kat sini, yang ada mana nampak di sini dan di rumah juga pun. Mohon maaf jika ada kekurangan di pihak kami dan terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan lah. InsyaAllah harap anak buah saya boleh manfaatkan. Terima kasih. InsyaAllah. Boleh. Terima kasih. Okay guys, terima kasih semua sekali lagi. Jangan lupa email saya kalau ada sebarang masalah. Email tadi Puan Hawa, kalau ada soalan tadi boleh drop email ke saya. InsyaAllah saya akan reply bantu anda. Guys, terima kasih. Jaga diri baik-baik. Selamat menyambut Hari Malaysia esok. Alright, take care yourself guys. Bye. Assalamualaikum. Okay, bye. Bye. Terima kasih, Cik Assalamualaikum. Azlan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Azlan. Sama. Terima kasih sama-sama semua. Nampak tak saya lambai? Nampak. Saya nampak siapa lambai tu. Ayu lambai.